Okey, assalamualaikum ya. Tiba-tiba dilantik ya. Kita berdiri kat sini sebenarnya bukan nak cakap kita ni macam mana saya pilih tajuk ni sebab saya nampak kita kan walaupun perkhidmatan saya adalah untuk murid-murid, tapi kita nampak antara rakan-rakan kita yang menunjukkan apa? Sekejap lagi saya yang ke bentang. Kat sini ada beberapa lah data. Data. Okey, stress buster. Ni perkataan bahasa Inggeris saja nak bombastikkan je. Okey, next. Okey, macam kita tahu, ni memang yang dalam bulan ni lah kan. Okey, 648 daripada 13,976 guru di Melaka dikenal pasti menghadapi tekanan dan kemurungan. Okey, rasanya angka ni memang dah familiar dengan kita sebab dia sebut Melaka kan. Okey, so saya buat sedikit calculation kat sini. 648 bahagi dengan 13,976 darab 100. Okey, kita dapat 4.6%. Okey, lebih kurang kita anggap di SKBR kita ada 100 pekerja termasuk dengan guru dan kaki tangan. Okey, maknanya dalam 100 orang di SKBR boleh apa bahasa Melayu assumption. Oh, oh, dalam 100 orang tu ada 4 orang yang menghadapi kemurungan dan tekanan. Okey, ini telah dibuktikan. Dibuktikan. Okey, next. Okey, dibuktikan. Sebenarnya kita buat saringan minda sihat. Saringan minda sihat ni adalah secara sukarela dan cikgu ni dia memang dia tu berani sekali membuat. Okey, sebab dia kena masukkan data sekolah, dia guru kat situ dia ada tulis lah guru. Okey, jantina, nombor telefon sekolah. Maknanya kita buat saringan minda sihat ni di sistem pengurusan perkhidmatan kaunseling Kementerian Pendidikan. Dia terus masuk. Okey, ada link. Saya ada share link sebenarnya. Okey, link buat dan jawab beberapa soalan. Banyaklah soalannya. Jawab beberapa soalan dan dia bagi apa? Dia bagi terus kita punya result. Okey, kalau ikutkan result kat sini, ni adalah salah seorang daripada guru SK Bukit Rambai. Okey, tahap stres dia ringan. Okey, dia tidak stres sangat. Tahap kebimbangan dia di skala yang teruk 9. Okey, tahap kemurungan. Kemurungan sangat teruk 16. Maknanya kalau dalam 648 tadi, tambah lagi satu guru SK Bukit Rambai. Okey, dan gaya daya bertindak dia sederhana. Okey, kita boleh tengok kat sini maknanya dia punya motivasi diri, dia sebenarnya dia tak tahu dia adalah dalam golongan yang sangat teruk ini. Okey. Okey, next. Okey, yang ni pun saya ambil data daripada PDRM. Dia ada kaitan lah dengan stres kan. Kalau ikut PDRM, menurut pengarah Jawatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' Sri Abdul Jalil Hassan, secara purata, 2 kes dilakukan berlaku setiap hari. Kes apa? Kes bunuh diri. Ni adalah satu kita punya kesihatan mental yang agak merisaukan. Okey, 2019 kes yang dilaporkan adalah 609, 2020 631, Mei 2021, Mei separuh daripada tahun sudah mencapai 468. Saya cuba cari yang lebih latest, tak ada pula. Okey, saya kena telefon PDRM untuk dapatkan yang lebih latest lah. Okey, maknanya di Mei 2021 dah hampir 500, mungkin kita boleh jangkakan ujung tahun 2021 mungkin 1,000. Daripada 600 dia terus naik 1,000. Itu adalah kes bunuh diri yang dilaporkan. Okey, next. Okey, apa itu kesihatan mental? Okey, yang saya cakap stres, murung tu semua adalah kesihatan mental. Okey, merujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kesihatan mental adalah cara kita berfikir. Okey, cara berfikir, cara merasa, bertindak, cara menghadapi masalah. Kat sini yang banyak masalahnya, yang banyak isunya, cara kita sebenarnya kita tak tahu macam mana. Apabila dapat sesuatu tekanan tu kita tak tahu macam mana nak menghadapi masalah dan mengatasi dan hadap dan atas. Dia hadap je. Bila dia hadap je,
tu yang terbeban kat kepala dia. Dia tak mengatasinya. Okey, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Okey, apabila dapat sesuatu tugasan, macam mana kita menghadapi. Okey, macam mana kita nak sediakan diri kita untuk menghadapi satu tugasan lah. Kalau dalam kita ni perkhidmatan kita sebagai seorang guru lah. Macam tiba-tiba dapat task, esok akak nak. Tu ayat dia. Tu adalah satu stres tu. Esok akak nak. Macam tu. Tapi kalau nak buat secara positifnya, bila maknanya sebelum kejadian tu, kita dah prepare dah benda tu. Okey, bila esok akak nak, kita dah boleh bagilah. Kita touch up sikit. Okay, next. Okay, ini adalah warning sign. Okay, ini adalah kita punya antara lah. Jika cikgu ada rasa salah satunya, okay, atau rasa lebih daripada 4, atau rasa semuanya, itu adalah di tahap warning sign yang warna merah lah. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama, rasa putus asa, tidak berdaya. Okey, rasa putus asa, tidak berdaya. Ada guru kita begitu. Perubahan mood. Awak tengok, semua dia geleng. Bagus, semua dah geleng. Okey, perubahan mood ni, kalau sebelum ni kita tengok dia gembira, tiba-tiba dia menyendiri. Okey, kalau sebelum ni memang dia boleh bercakap dengan kita, tapi tiba-tiba kita tengok kawan kita menjauhkan diri kita. Okey, tiada tenaga. Tiada tenaga ni senang je. Balik sekolah nak tidur saja. Okey, tiada tenaga, balik sekolah nak tidur. Tak nak buat apa-apa. Masak pun tak nak. Beli kat kantin pun tak ada makanan kan. Okey, stres tu. Beli kat kantin tak ada makanan. Stres. Okey, terpaksa cari makanan kat luar. Atau terpaksa masak. Masak lah dah malas sekarang. Bekal. Bekal bangun pukul 5 Suami kiriman Tuhan je kan. Okey, yang seterusnya. Warning sign yang seterusnya, bila awak rasa awak ni adalah awak makan secara berlebihan atau tidur secara berlebihan. Okey, tiba-tiba nak makan tu, nak makan ni. Hati gembira. Hati gembira sebab tu cari makanan. Pelbagai makanan. Okey, ataupun memang balik sekolah nak tidur saja. Bangun semayang tidur balik. Okey, anak-anak pun terbekalai. Okey, Okey, okey. Okey, yang seterusnya tidak berminat dengan aktiviti harian. Okey, tidak berminat. Okey, kita pergi koku pun tak berminat. Okey, tak ada. Tidak berminat. Dia macam menerima saja. Bila lalu. Okey, reda. Okey, Okey, yang seterusnya kebas. Okey, ini dari segi fizikal. Terasa macam tangan tu kebas, selalu kebas. Okey, kebas. Okey, tak buat apa-apa pun dia rasa kebas. Kebas dan basah. Okey. Okey, yang saya rasa macam teruk sikit. Okey, yang seterusnya rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Dia rasa dia sakit dalam badan dia. Dia rasa sakit dalam badan dia. Dia suspek mungkin kalau perempuan payudara, dia suspek. Dia kata ada something. Kalau dia rasa macam jantung dia sakit. Dia berjalan tu, dia rasa lemah. Okey? Lemak lebih tak sakit. Okey, yang ni pun teruk juga. Yang last kali, wanisan yang last kali ni, berfikir untuk bahayakan diri sendiri atau orang lain. Saya share, ada murid sekolah kita yang saya buat sesi counselling. Okay, kalau kita bukan cakap cikgu je, ada murid yang saya buat sesi counselling dengan dia, dia memang ada berfikiran macam tu lah. Berfikir untuk bahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan dia mengaku dia pernah toreh tangan dia. Murid sekolah kita tahun ni. Okay, ada murid sekolah kita yang menjalani rawatan psikotri, yang makan ubat, murid sekolah kita. Okay, kita kena tengoklah murid macam tu. Okay, cikgu. Okay, seterusnya.
Okey, dah warning sign ni adalah first aid dia, macam mana kita nak meluahkan, macam mana kita nak menghindarkan diri kita ni lebih daripada stres ni. Okey, yang pertama, okey, minta sharing lah, sharing dengan kawan. Bila kita meluahkan, kita dapat berkongsi perasaan tu, rasa beban tu terhurai sedikit. Okey, sharing. Yang kedua ni, detox. Detox apa? Bukan detox makanan. Kita detox social media. Okay, kadang-kadang kita bila kita buang kita punya social media, kita buang satu hari lah, kita rasa macam ada banyak benda kita boleh buat. Kalau tak tangan ni asyik handphone je, nak marah anak kan, tapi sendiri pun macam tu. Okay, okay, detox ke Facebook, TikTok, okay, WhatsApp, Telegram rasmi tak boleh detox. Okay, lain semua boleh detox, Telegram rasmi tak boleh detox. Okay, okay, kita detox kita punya social media supaya kita lebihkan aktiviti yang lebih mawujud. Okay, aktiviti di depan mata kita. Okay, okay, yang seterusnya, okay, exercise. Exercise ni kita boleh buang kita punya tenaga negatif dalam badan kita. Dengan exercise kita boleh buang tenaga negatif kita. Petang-petang pergi jogging, buat simple-simple exercise je, yoga. Yoga. Saya baru dengar perkataan ni. Okay. Okay, yang seterusnya professional help. Yang ni kita cari bantuan pakar lah, pakar doktor. Kita ada doktor-doktor yang boleh merawat. Okay, dia ada ubat, dia ada cara yang lebih dia ada ubat dan dia ada cara yang lebih profesional lah. Okay. Okay, laju kita kena laju tu. Okay, yang ni quality tidur. Kita jaga quality tidur kita 8 jam satu hari. Apa pun kita buat 8 jam satu hari. Ada cikgu kita saya tahu tidur pukul 1 pagi, 2 pagi buat kerja. PH tak siap. Okay. Kalau kerja Kalau tidur pukul 2 pagi, bangun pukul 6, baru 4 jam cikgu, 4 jam. Kita tak cukup satu hari tidur kita. Okey, 8, kalau anak 8 ke 10 jam kita kena tidur. Tapi untuk kita dewasa ni, 8 jam satu hari kena tidur. Okey, 6, oh dah kurang Okey, take a nap. Okey, tidur petang sekejap. Sekejap. Jangan lama-lama. Okey, 10 minit, 20 minit tidur petang. Okey, untuk bagi nak recharge badan kita. 20 minit boleh. Eh, Boleh. Okey. Okey, yang gambar makan tu ni memang kegemaran lah. Okey, bila kita stres kita cari makanan yang kita suka, reward kepada badan kita, makanan yang kita sukalah kita makan. Okey, makan tapi dengan kawalan lah. Okey, jangan sampai kita reward diri kita dengan makanan yang kita suka, badan kita pun naik balik kan. Naik balik. Okey. Okey, seterusnya membaca. Membaca memang boleh menenangkan hati dan ilmu baru. Okey, kalau kita sebut membaca ni banyak benda lah yang kita boleh baca. Sebagai umat Islam, kita banyakkanlah membaca Al-Quran. Okey, bila kita baca Al-Quran, maknanya kita mengadu pada Tuhan. Okey, kita ni di dalam kesusahan. Okey, jadi kita minta tolong pada Tuhan. Kita bercakap dengan Tuhan. Dengan membaca Al-Quran boleh menenangkan hati kita. Okey, yang last sekali adalah okey, shopping. Shopping. Shopping memang adalah terapi yang paling baik sekali. Okey, tapi jangan stres yang lain lah. Shopping, shopping, shopping. Dia geres, dia goreng, goreng, goreng. Stres lain datangkan. Okey, okey. Ada dua slide lagi. Okey, ni kita buat sedikit aktiviti lah. Okey, aktiviti ni adalah aktiviti urutan stres urutan stres. Okey, kita bersama-sama lah buat yang pertama dulu. Okey, tak cikgu tangan kanan, tangan masing-masing. Tangan masing-masing, kita buat tangan masing-masing dulu untuk slide-nya seterusnya tangan orang pula. Okey. Okey, untuk yang ni kita pakai tangan masing-masing. Ibu jari picit di bahagian tengah tu selama 30 hingga 60 saat. Picit kat bahagian tengah tu. Kalau kita dalam tekanan, dia kita mulakan kanan, lepas tu kita tukar kiri. 30 saat picit kat tengah tu. Bila masa ada.
Okey, ibu jari tu kita picit ke tengah tu 30 ke 60 minit. Okey, 30 ke 60 saat. 60 minit lama now. Okey. Okey. Okey, yang teknik urutan tangan yang kedua, terbalikkan tangan tu, lepas tu kita tarik 5 saat je. Kata tu. Tak apalah pandai kan, semua cikgu buat sendiri pandai. Okey. Kita tarik 5 saat. Okey. Okey, yang seterusnya gosok di bahagian apa nama ni ya? Ah. Kita tak tahu bahagian apa ni. Okey, gosok kuat dekat situ 30 hingga 60 saat. Okey, kita buat tangan yang pertama dulu, lepas tu kita akan tukar tangan yang seterusnya. Okey, 30 hingga 60 saat. Dan yang last sekali urut bahagian atas. Okey, 30 60 saat. Okey, macam mana tahu nak gunakan teknik ni? Ni suggestion lah, suggestion. Okey, apabila biasanya kita mendapat tugasan kan, mendapat tugasan yang terasa terbeban kat kepala ni kan. Okey, waktu kita mendapat tugasan tu lah kita boleh buat urutan ni bagi kita punya emosi tu down sikit, tidak marah-marah, dapat menerima. Okey. Tak ada, kita tak main urut dada. Kita main urut tangan. Okey. Okey, sebab kita boleh reliefkan masa kita. Okey, yang seterusnya ni yang memerlukan berpasangan. Lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan. Okey, ni banyak kan dia punya ni. Ni adalah tangan ni stretch dengan urutan leher ke bahu. Leher ke bahu. Next. Next. Okey, saya ada suka sediakanlah saya terjumpa video ni. Okey, terjumpa. Lagi senang lah. Dah terjumpa ni. Okey, minta seorang guru duduk, seorang guru berada di seorang guru duduk. Bolehlah gerak. Alah. Okey, bau sikit. Belum buat extracting betul-betul. Eh. Dia tengok. Dia request cikgu lelaki je buat. Tapi kita buat bersama lah. Kita buat bersama. Ipin. Okey, mintalah pasangan. Pasangan. Cikgu Ipin dengan Cikgu Mira. Pasangan Wahidi dah tak ada. Kenalah pasangan Amira. Minta Cikgu Amira di depan. Kak An lah. Dia tak sihat. Okeylah, okey. Minta. Boleh tu semua. Okey. Minta kita buat bersama. Guru berdiri, seorang guru duduk. Sesama jantina. Okey? Dia dah. Pentadbir pun boleh buat sekali. Oi, tak payah ajar dah tahu. Okey, kita mula Belum mula. Mani. Okey, kita mula Yang pertama Okey, yang duduk. Okey, yang duduk, cikgu. Okey, cikgu yang duduk, pejamkan mata. Cikgu yang duduk. Kenapa?
Okey, cikgunya duduk ya. Okey, cikgunya duduk, pejamkan mata, fikirkan sesuatu yang menyenangkan. Okey, cikgunya berdiri di belakang, letakkan tangan di bahunya. Okey. Okey, yang kedua, ibu jari ya, kita guna ibu jari. Okey. Ibu jari diletakkan bahagian tengkuk. Okey, di bahagian leher, ibu jari diletakkan di bahagian leher dan urut sehingga ke bahu. Okey, kita ulang. Tu ada tu. Kita ulang 3. Okey, 3 kali. Okey, yang seterusnya, ibu jari tadi menggunakan kedua-dua tangan dari bahu ke lengan. Tadi ibu jari, sekarang guna dua-dua tangan lah, bahu ke lengan. Ni dan yang keempat. Buat urutan macam tu ya. Buat urutan macam tu. Oh, ni yang berderak-derak ni. Okey, yang keempat. Okey, yang kelima. Okey, gunakan ibu jari juga. Yang kelima, di leher, di tengkuk. Okey, yang keenam. Yang keenam. Pusing je. Kita tak payah buat macam tukang urut, kita pusing saja. Kita tukar. Pusing je. Okey, lepas tu urut dekat dahi tu sikit. Seronok Kak Ros. Seronok buat layan. Okey. Okey, itu saja. Lepas tu boleh lah. Boleh lah. Oh, dia nak kena tukar ke? Tukar pasangan? Okey. Okey, tak apa, jangan risau. Slide ni nanti saya akan masukkan dalam kita punya SKBR. Okey, bolehlah dipraktikkan di rumah bersama pasangan masing-masing. Okey, itu sahaja. Minta. Okey, kita macam mana nak cakap, saya haraplah kita semua berharap kita masih jauh lagi dalam perkhidmatan kita. Kita kena jaga kita punya kesihatan mental juga. Okey, kalau mental kita down, kita nak buat apa pun tak boleh. Okey, bukan sahaja kerja kita melayang dengan anak, bini, suami, semua akan melayang. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.